Macam contoh masjid surau. Kadang-kadang ahli jawatankuasa penat nak melayan kerenah sesetengah jemaah yang kerjanya hanyalah komplain dan kritik saja. Itu saja. Dia Mr. All Know, semua dia tahu. Wiring dia tahu, PA system dia tahu, bacaan imam dia tahu, kapet punya macam ni, semua dia tahu. Tapi nak suruh dia jadi pengurusi, dia tak nak pula. Suruh jadi jawatankuasa tak nak. Dia memang nak jadi tukang komplain seumur hidup. Penatlah kita. Siapa yang terror, langkahlah ke hadapan. Mana awak ada kemampuan, tawarkan diri. Jangan jadi tukang komplain saja. Tukang komplain seronok lah, tak payah pegang jawatan, kerja membangkang. Memanglah benda paling sedap. Membangkang benda paling sedap sekali. Baik tu kalau rasa ada ability, mara ke depan. Nabi Sulaiman dia rasa dia mampu, dia minta kepada Allah. Nabi Yusuf dia rasa dia mampu, dia minta kepada Allah. Tapi itulah beza dengan Nabi kita. Nabi kita di offer, bukan minta. Tak apalah, saya tak nak. Saya nak pilih menjadi hidup biasa-biasa. Sebab itu tuan-tuan janganlah ingat Nabi kita ni orang biasa. Dia luar biasa. Sifat penyabarnya, kita pagi ni cerita sifat sabar Nabi je ni. Akhlak baginda, berlambat-lambat lagi akhlak Nabi yang kita boleh cerita. Kita cerita tempat sabar saja. Tuan-tuan tengok dia punya kesabaran menanggung kemiskinan itu. Walhal dia sebenarnya kaya, tapi dia memilih hidup sederhana. Tak ramai orang tahu Nabi kita ni sebenarnya kaya, banyak harta. Banyak harta. Sebab kan Islam ini dia ada beberapa kaedah-kaedah pembahagian harta rampasan perang. Dia ada harta-harta tanah-tanah, cukai-cukai tertentu. Nabi tak ambil, tapi portion untuk keluarga dia ada. Nabi bukanlah miskin, dah. Nabi ada harta. Kalau Nabi tak ada harta, kalau Nabi itu tak ada macam pemimpin-pemimpin dari segi kuasa, saya Nabi tak perlulah ada bodyguard. Nabi ada bodyguard. Nabi ada bodyguard. Sebab itu Nabi kita, dia punya bodyguard berapa orang? 10 orang. Dan itu ada rekod-rekodnya. 10 orang, kalau pemimpin ada 10 bodyguard, itu memang hebat betul. Sri Paduka Baginda yang Tuan Agong, dia punya adikong ada berapa? Adikong, Outdikong. Orang Melayu panggil adikong. Adikong ni baru ada 4 orang yang ikut dia. Ada colonel daripada army, satu colonel dari Air Force, satu captain daripada Navy, dan satu assistant commissioner police PDRM. Itu yang ikut Agong. Kalau Sultan berapa adikong? 2 saja. Seorang major daripada tentera. Tengok tuanku tu kenal yang betul apa. Kalau grup gerak khas, GGK lah yang akan follow dia. Kalau dia daripada Navy, Captain Navy akan ikut dia. Tak sampai Captain lah, bawah pada Captain akan ikut dia. Dan akan ada satu assistant superintendent police akan ikut dia. Tapi Nabi kita dia punya bodyguard ramai. Bodyguard maksudnya yang ada jawatan, bukan yang pakai jam ni, pakai bus jaket. Tu biasa je. Yang official punya. Nabi ada 10. Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah, Zubair bin Awam, Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub al-Ansari, Zakwan bin Abi Qais, Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi radhiyallahu anhu ajma'in. Ketua bodyguard Nabi nama Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Kalau Nabi bukan somebody, apa nak bukan bodyguard pula dah. Nabi tak nak, tapi protokol dia begitu ketika itu. Sampaikan turun ayat Quran, kau jangan memekak depan rumah Nabi bercakap macam orang gila, suara Nabi nak tidur. Sebab Nabi ni pemimpin. Orang duduk keliling nak tanda tangan, nak apa, peminat-peminat nak selfie lah, itu macam-macam benda. Dia kena ada orang yang kontrol dia. Tuan-tuan jangan ingat Nabi ni duduk menyandar tiang masjid, menyandar pakai kopiah tak lalat. Tak, dia ada protokol dia. Sebab dia pemimpin. Tapi dia memilih stay humble. Itu beza dengan Nabi Sulaiman AS. Dan tuan-tuan jangan pandang lekeh. Nabi ni menantu dia jutawan. Menantu dia jutawan. Siapa menantu dia? Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Osman bin Affan ini ada satu petikan dalam daripada Al-Mas'udi. Mas'udi ini seorang ulama sirah, kaji sejarah. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Dia Ibn Khaldun ada karang satu kitab Al-Ibar wa Diwal li Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. 7 jilid kitab ini tuliskan tentang jatuh bangun tamadun dunia. Dan dia buat
muka surat 219, dia senaraikan kekayaan para sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Dia rekodkan Osman bin Affan pada hari kematian dia, hari dia dibunuh, 150,000 dinar dan ada 1 juta dirham dipegang oleh bendaharinya saja ketika itu. Cash money. Osman bin Affan punya kaya. Nilai hartanah dia di Wadi Al-Qura saja dan juga di Hunain dan kawasan-kawasan sekitar, itu saja estimate value-nya 2 juta dinar zaman itu. Osman bin Affan ni sangat kaya. Dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Tetapi tak ditimbulkan cerita dia sebab Osman ini dia politician. Orang politik dia tak boleh tonjol sangat kekayaan. Abdul Rahman genuine entrepreneur. Dia boleh cerita kekayaan dia, dia boleh beritahu berapa kuda dia ada. Osman ni dia banyak nak jaga image juga. Tapi dia lebih kaya daripada Abdul Rahman bin Auf. Bayangkanlah 1/3 daripada kelengkapan perang orang Islam dalam peperangan Tabuk adalah sumbangan dia. Punya banyak duit dia. Dan dia belanja untuk tabung jihad saja 70,000 dirham. Itu biasa dia boleh bagi. Kalau tuan-tuan masih ingat tak cerita orang Islam beli telaga Yahudi? Siapa yang beli? Osman bin Affan, bukan Abdul Rahman bin Auf. Memang kaya betul. Ketika sahabat hijrah ke Madinah, sahabat semua mengadu bekalan air mentah begitu sukar didapati kerana Yahudi jual mahal. Lantas Nabi kata, mayashtari bi'ra rumata fayakunu dalwuhu fiha ma'adila'il muslimin bi khairin law minha fil jannah. Hadis riwayat Tirmizi dan beberapa ulama lain. Nabi kata, siapa-siapalah yang dapat membeli telaga Raumah itu. Telaga Raumah ni telaga yang Yahudi itu, airnya sedap. Siapa yang boleh beli telaga itu, aku doakan kepada dia, dapatlah setiap orang ambil air, 1 cedok air, 1 pahala. 1 cedok, 1 pahala. 1 cedok, 1 pahala. Jadi sahabat yang mendengar hadis ini semua terliur lah. Wah, ini pencen kubur. Maknanya mati pun masih tetap berjalan pahala itu. Lalu masing-masing berebut nak membeli. Tapi bila orang biasa nak beli, Yahudi tak nak jual. Yahudi tak nak jual pun. Sampai Yahudi buat signboard tulis depan rumah, la abi'ul ma' lil muslimin. Aku takkan jual pada orang Islam. Orang nak beli mahal pun tak nak. Tapi Osman bin Affan ni dia gentleman, budiman. Lepas tu Osman bin Affan don't play-play. Dia dapat kahwin dengan 2 orang anak Nabi. 2 orang anak Nabi jadi isteri dia. Kita kalau baca sejarah macam, alah biasalah kahwin dengan anak Nabi. No, luar biasa tu. Kita jangan kahwin dengan anak Nabi, kahwin dengan anak mufti hebat dah. Tentu ingat senang nak kahwin dengan anak mufti. Tentu ingat senang kahwin dengan anak Tok Kiai, Tok Guru Pondok. Oh, itu pun Tok Guru Pondok. Bayangkan kalau anak Nabi kahwin dengan anak Kiai pun menggigil dah kita. Kahwin anak Tok Guru Pondok pun dah menggigil dah kita. Pak mentua Tok Guru, Pak mentua mufti, mestilah seram. Ada yang Kiai di Indonesia tu, mana-mana nak kahwin dengan anak perempuan dia, semua dia suruh baca Quran macam-macam. Panggil, baru nak minang. Ente nama siapa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah. Iqra suratul Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kena begitu? Apa? Yalah, tak. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, Masya Allah. Iqra suratul Asr. Walas innal insana main test gitu Yalah, tak. Nama ente siapa? Ucat muka budak. Nama siapa? Yasin Pak Kiai. Yasin, Masya Allah. Sabar Kiai, saya nama Yasin tapi di kampung panggil Qul Huwallahu Ahad. Baca je lah Qul Huwallahu Ahad. Itu bawa anak Kiai. Bayang kalau jadi menantu Nabi.